Yang berbahagia Tan Sri Abu Zahar Ujang, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR. Yang berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Ahli LPPR. Yang berbahagia Datuk Sri Azman Ujang, Ahli LPPR. Yang berbahagia Datuk Dr. Hamzah Kasih, Ahli LPPR. Yang berbahagia Datuk David Chua Kokti, Ahli LPPR. Pengarah-pengarah bahagian, pegawai-pegawai kanan SPRM serta wakil-wakil agensi media yang dihormati sekalian, selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri Majlis Sidang Media Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR hari ini. Tanpa menyemahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Abu Zahar Ujang, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR untuk memulakan sidang media pada hari ini. Dipersilakan Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya lebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan, khususnya para media elektronik dan media cetak, di atas kesudian hadir tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya percaya rasanya semua kita kena ikut SOP ya. Kalau tidak nanti tuan-tuan dan puan kena compound susah juga. Itu elok agaknya kita ikut SOP. Dan saya lebih dahulu sukacita saya mengucapkan ribuan terima kasihlah di atas kehadiran dalam majlis bersama pihak media yang kita adakan pada hari ini. Majlis hari ini diadakan adalah kepada seluruh rakyat Malaysia berkaitan beberapa kes melibatkan pegawai-pegawai SPRM khususnya, dan yang terakhir ini yang juga telah diviralkan dalam media sosial dan akhbar berkaitan kedudukan Ketua Putrajaya SPRM yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Azam Baki berkaitan dengan kes dakwaan pemilikan saham-saham yang beliau miliki. Di samping itu, sukacita juga saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya beberapa kes salah laku penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang dilakukan oleh pegawai SPRM. Dalam perkara ini, saya dengan tulus ikhlas ingin menyatakan dengan tegas bahawa saya tidak akan berkompromi dan melindungi mana-mana pihak di kalangan pegawai SPRM tanpa mengira kedudukan pangkat dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu izinkan saya akan memberi penjelasan dalam semua aspek, dan selepas itu saya akan memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengemukakan apa-apa saja pertanyaan yang lebih yang boleh saya jawab dan jelaskan. Diharap tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan pandangan secara wibawa dan bersopan supaya majlis ini berjalan dengan lancar dan akan memanfaatkan semua pihak. Selepas ucapan saya ini, saya akan minta Tan Sri Azam Baki
untuk hadir memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan sekalian supaya rakyat semua sedia maklum. Yang penting ialah pengetahuan rakyat, dan juga tuan-tuan sebagai media perlu menyampaikan berita yang sebenarnya, dan saya harap kerjasama ini dapat kita sama-sama memanfaatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata-kata aluan saya ya. Sekarang sampai masanya saya akan menyatakan teks keadaan semuanya. Saya nak menyatakan latar belakang LPPR, Lembaga Penasihat Pencegah Rasuah, LPPR. Yang disebut LPPR itu maknanya lembaga yang saya pengusikan lah. LPPR merupakan satu daripada 5 badan pemantau bebas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, yang diwujudkan mengikut Akta Seksyen 13 Akta SPRM 2009 ataupun Akta 694, dan ahli-ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, 4 lagi panel bebas ialah 1. Jawatankuasa Khas Berkenaan Rasuah JKMR yang sekarang ini dipengusikan oleh Tan Sri Rais Yatim. Yang kedua, Jawatankuasa Aduan. Yang ketiga, Panel Penilaian Operasi PPO, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR. Saya selaku pengurusi LPPR ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi dan menyatakan pandangan LPPR berhubung beberapa isu yang berlaku dalam SPRM baru-baru ini. Kerana perkara tersebut dilihat telah menimbulkan polemik dalam kalangan masyarakat dan paling menggusarkan kita hingga persepsi negatif kepada masyarakat, baik kepada SPRM. Nombor 2, isu urus jaga saham yang dibangkitkan dengan Ketua Pesuruhjaya Polis Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Dalam perkara ini, tuan-tuan dan puan, saya ingin menjelaskan bahawa LPPR, lembaga yang saya pengusikan, telah mengadakan satu mesyuarat khas pada 24 hari bulan November bagi mendapatkan penjelasan Tan Sri Azam berhubung perkara tersebut. Semua wakil LPPR yang ada hari ini telah mengambil bahagian untuk mengetahui keadaan sebenarnya daripada Tan Sri Azam. Dalam pertemuan itu, Tan Sri Azam telah menjelaskan kedudukan sebenarnya kepada saya dan ahli-ahli LPPR yang lain bahawa akaun saham beliau ketika itu digunakan oleh adiknya Nasir Baki untuk membeli saham-saham berkaitan pada tahun 2015, yang mana beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan pecuniary ataupun beneficial bagi pembelian maupun pemilikan saham-saham berkenaan. Pada masa yang sama, pembelian saham-saham tersebut dibuat di pasaran saham terbuka, open market, dan tiada sebarang pencanggahan kepentingan bagi pembelian saham-saham berkenaan pada tahun 2015. Walau bagaimanapun, kesemua saham-saham tersebut telah dipindahkan semula kepada Nasir Baki dalam tahun berkaitan. Setelah berbincang dengan panjang lebar, ahli-ahli LPPR berpendapat bahawa Tan Sri Azam tiada sebarang kepentingan pecuniary maupun beneficial ke atas saham-saham berkenaan. Justru LPPR berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan dan mendapati tiada sebarang pelakuan jenayah ataupun konflik of interest
dalam perkara tersebut. Di samping itu, LPPR turut bercadang untuk memaklumkan kepada masyarakat apa yang telah kita dalam masa tertentu. Tetapi malangnya, isu ini telah dibangkitkan terlebih dahulu oleh bekas ahli Panel Perunding Pencegahan Rasuah PPPR, Dr. Edmund Terence Gomez. Maka perkara ini amat mengejutkan saya. Saya sebagai seorang terpelajar dan ahli jawatankuasa PPR, tentu sekali Dr. Edmund tahu struktur dan tanggungjawab semua demo panel yang bebas memantau semua perjalanan pentadbir SPRM. Oleh demikian, saya berpendapat dia mempunyai 3 opsi untuk membukakan dua opsi untuk membukakan perkara-perkara yang beliau tidak perhati kepada satu lembaga penasihat pencegahan rasuah LPPR yang saya fungsikan atau jawatan kuasa aduan. Justru saya percaya dan yakin bahawa masalah beliau muskilkan itu boleh diambil tindakan yang sewajarnya. Kerana dalam semua ahli jawatan kuasa tersebut tiada seorang pun pegawai-pegawai dari SPRM dan mereka boleh secara bebas membuat sesuatu keputusan. Seterusnya, saya nak sentuhkan dakwaan Dr. Edmund bahawa beliau menghantar surat kepada saya mengenai isu peletakan jawatan bekas ahli panel perunding. Dr. Edmund, LPPR berpandangan bahawa adalah hak pribadinya untuk berhenti dan tidak ada siapa boleh menghalangnya. Dakwaannya berkata bahawa saya telah terima surat daripada Edmund. Ingin saya tegaskan bahawa saya tidak menerima apa-apa surat daripada Dr. Edmund mengenai isu saham Ketua Putrajaya sehingga hari ini. Jika ada, sila berikan salinan surat yang berkenaan dan sila buktikan. Dan saya panggil pegawai yang berkaitan dengan kedudukan surat-surat menyurat ini ada bersama saya, Dato' Saudara Hazard Bangun. Adakah kamu terima surat-surat ataupun apa berkenaan hal ini? Berdasarkan semakan daripada Sekretariat LPPR, tidak ada surat menyurat yang sampai ke meja Sekretariat untuk diajukan kepada saksi. Ini termasuklah email-email daripada Profesor Dr. Edmund Terence. Itulah pengakuan seorang pegawai yang bertanggungjawab berkenaan semua surat dan email yang dihantar kepada SPRM. Namun begitu, setelah Dr. Edmund menghebohkan perkara ini di media sosial, seterusnya atas arahan saya, pegawai Sekretariat SPRM telah menghubungi dan menjemput Dr. Edmund untuk berbincang isu-isu yang dibangkitkan secara bersemuka, isu untuk saya mengetahui apa hal sebenarnya yang dia tidak puas hati, tetapi malangnya dia tidak bersetuju. Saya sentiasa lebih terbuka dan telus untuk berbincang dengan Dr. Edmund dalam hal seumpama ini, kerana saya tidak akan berkompromi dan melindungi sesiapa saja sekiranya ada salah laku terhadap pada mana pegawai SPRM tanpa mengira kedudukan atau jawatan pendirian. Saya telah mempertahankan dan melindungi imej SPRM dan daripada terjejas dan bukannya melindung pegawai-pegawainya yang menyalahgunakan kuasa. Seterusnya, saya berpendapat bahawa segala aduan yang dibuat mesti dah disertakan bukti kokoh dan saksi-saksi yang boleh dipercayai untuk dikemukakan, satu kepada lembaga penasihat yang itu saya fungsikan ataupun jawatan kuasa pengaduan. Malah Dr. Edmund juga boleh membuat laporan polis berhubung isu ini yang dibangkitkan sekiranya dia tidak percaya dan yakin kepada panel-panel tersebut di atas. Untuk makluman peranan PPR, iaitu dalam bahagian yang Edmund jadi anggota,
adalah hanya untuk menasihati SPRM daripada aspek pencegahan dan pendidikan masyarakat. Peranan lain ialah menasihati Suruhanjaya bagi meningkatkan keberkesanan aktiviti pemeriksaan dan perundingan terhadap amalan sistem dan tata cara di sektor awam dan sektor yang membuka ruang dan peluang pelakuan jenayah rasuah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kes salah laku guna kuasa dan penyelewengan barang-barang kes Ketua Pengarah sebuah agensi kerajaan yang melibatkan 3 pegawai SPRM. Saya rasa semua orang tahu dalam kes ni. Saya sangat berpuas hati dengan tindakan SPRM yang telah menyiasat kes berkenaan dan seorang suspek di kalangan pegawai-pegawai SPRM telah pun dituduh di Mahkamah Kuala Lumpur semalam 4 hari bulan Januari. Daripada mula-mula lagi nak saya nyatakan sini, perkara itu berlaku, SPRM dan LPPR berharap supaya suspek hendak dan dituduh ke mahkamah secepat mungkin untuk mengelakkan persepsi negatif masyarakat terhadap SPRM. Dia ada kuasa untuk, tetapi semua sedia maklum bahawa SPRM tidak ada kuasa membuat pertuduhan, kerana kuasa membuat apa-apa pertuduhan adalah kuasa mutlak pihak peguam negara. Oleh kerana AG masih perlukan banyak perkara-perkara untuk dilengkapi, maka sebab itulah suspek lewat dituduh. LPPR turut dimaklumkan bahawa susulan kes berkenaan, SPRM telah melakukan asset recovery dan menyita sejumlah wang tunai bernilai kira-kira AS 4.7 juta dan RM 1 juta serta aset-aset yang dibeli hasil wang haram tersebut, iaitu 2 bidang tanah, 3 kereta, 2 motosikal dan sebuah rumah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan bahawa suspek telah pun dituduh di mahkamah semalam sebagaimana semua sudah maklum. Seterusnya saya nak sebut berkenaan penahanan 3 pegawai oleh polis bagi membantu siasatan dalam satu kejadian jenayah. Saya telah mengadakan perbincangan bersama pengurus tertinggi SPRM dan menyatakan pendirian FIPA yang memandang serius berhubung kes yang melibatkan pegawai SPRM dalam kejadian rompakan berkumpulan yang disiasat di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan pada 10 Disember 2021. Kes ini bermula apabila pihak polis telah mengenal pasti 3 suspek dalam kalangan pegawai SPRM, dan atas maklumat tersebut SPRM telah memanggil mereka yang berkenaan yang disyaki seterusnya menyerahkan kepada pihak polis. Ini secara tidak langsung membuktikan ketegasan SPRM yang tidak berkompromi atau melindungi mana-mana pegawainya yang terlibat dalam sebarang salah laku jenayah. Pihak polis juga memberi jaminan akan menyelesaikan kes berkenaan dalam tempoh segera dan menyerahkan kepada Jabatan Pegawai untuk menentukan tindakan selanjutnya. Keenam, pertuduhan terhadap 2 pegawai SPM atas kesalahan memperoleh suapan. Ketegasan SPRM dalam mengambil tindakan terhadap pegawainya yang melakukan kesalahan juga terbukti apabila 2 pegawai yang telah dituduh di Mahkamah Session Johor Bahru pada 21 Oktober 2021 atas kesalahan memperoleh suapan berbentuk wang tunai. Sebagai balasan, kononnya mereka boleh membantu menyelesaikan kes seorang individu yang disiasat oleh SPRM. Yang ketujuh, SPRM meneliti semua aspek. Ini saya nak tegaskan, apakah tindakan SPRM dalam berlakunya perkara ini. LPPR dapati bahawa SPRM kini sedang meneliti prosedur standard atau SOP
dalam pelbagai aspek dalaman daripada sudut integriti sebagai penambahbaikan agar perkara sedemikian tidak berulang. Jawatankuasa Aduan JKA telah mencadangkan 31 penambahbaikan tata cara kerja SPRM. Antaranya ketidakpatuhan dalam pengendalian barang-barang kes, kelemahan dalam pengendalian dokumen terperingkat serta pemeriksaan prosedur siasatan dan keperluan logistik. Untuk makluman, jawatankuasa aduan merupakan sebuah jawatankuasa yang bertanggungjawab untuk memantau pengendalian oleh Suruhanjaya akan aduan mengenai salah laku tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai Suruhanjaya. Selain itu, jawatankuasa ini juga bertanggungjawab untuk mengenal pasti kelemahan tata cara kerja Suruhanjaya yang mungkin menimbulkan aduan selain memberi cadangan dan show-show yang difikirkan patut mengenai tata cara kerja Suruhanjaya. SPRM telah melaksanakan tindakan paling maksimum dalam memastikan kawalan dalaman terhadap pegawai seperti mewujudkan pelan anti rasuah di tahun 21 sehingga tahun 25 dan kod etika. Kod etika tata lakuan SPRM di samping melaksanakan beberapa program pengukuran integriti. Seterusnya, SPRM telah menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk internal affairs sebagai langkah pencegahan untuk mengesan, menyiasat dan mengambil tegas terhadap mana-mana pegawai yang disyaki terlibat dalam jenayah. SPRM memberi jaminan bahawa tidak akan berdiam diri mengenai isu seumpama ini dan tidak banyak perkara dilakukan termasuk memantau hidup mewah pegawai, memantau ketulinan pengistirahatan harta pegawai, ujian dadah serta ketum, memantau kes-kes melibatkan keberhutangan yang serius dan memantau perkara-perkara bermasalah yang dilaporkan oleh pengarah bahagian atau negeri. Seterusnya, dalam hal ini LPPR akan terus memantau perkembangan isu berkaitan dan memberi pandangan dalam membentuk Suruhanjaya bersama pegawai yang berimej serta berintegriti tinggi. Itulah seberingkasnya penjelasan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas ini saya kemukakan sekiranya ada soalan-soalan daripada mana-mana pihak wartawan yang ingin mendapatkan penjelasan daripada saya, dan saya harap kemukakan soalan itu secara tepat dan ringkas untuk saya senang menjawabnya. Dan saya minta Rusia bagi mikrofon untuk senang saya dengar, takut nanti tak jelas. Silakan. Daripada organisasi mana, senang untuk kita buat catatan, ya. Dipersilakan. Ya. Liza, minta kertas apa sikit? Kertas. No, tak kuat, saya tak dengar. Nanti tunggu dapat apa? Saya Mustaqim daripada Nasional. Jadi mengenai nama please, your name? Mustaqim. Tak clear lah. Mustaqim daripada Nasional. Okey. Tadi kan saya sebut SPPR berkoordinasi dengan penjelasan saksi Azamati. Jadi ada Minta maaf, saya tak dapat dengar dengan jelas, susah saya nanti. Kalau boleh turun ni.
Pasal dia berdengung tu. Lembaga penasihat telah dikatakan berpuas hati dengan penjelasan dari Jazam. Jadi selepas ini tidak ada siasatan lanjut terhadap transisi. Sebagaimana yang anda baru dengar penjelasan sebentar tadi, pihak kami telah berpuas hati atas apa yang telah diberitahu kepada kami, dan agaknya kalau sekiranya ada perkara baru yang tidak ada pada itu kita akan pertimbangkanlah. Mohan, is that Mohan? Mohan, can you guys come down sikit? Your not very clear, so sorry for me to. Maklumlah saya ni pun dah lama kan negara pun kurang sikit. Ya, silakan. Apakah laporan ini akan juga diserahkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana terdapat banyak serangan daripada ahli parlimen telah dikembangkan berkenaan dengan isu siasatan ini? Can you put this? Ya, silakan. Mohon. Ya. Okey. Dan apakah laporan ini akan diserahkan juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana terdapat serangan daripada ahli parlimen, terutamanya ahli parlimen pembangkang, bahawa laporan ini perlu juga didedahkan kepada ahli parlimen lain supaya memahami bahawa siasatan ini adalah telus dan kita tahu apa result itu. Terima kasih, Mohon. Terima kasih. Sebenarnya saya buat video ini untuk mendapat semua pihak, dan saya maaf cakaplah kalau boleh jangan perkara ini dipolitikkan, dan juga kita akan selesaikan perkara ini, dan saya akan berhubung dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan terpulang pada beliau menggunakan budi bicara apa saja yang beliau hendak lakukan. Perkara ini saya fikir serius, amat serius, yang rakyat nak mengetahui sampai ke akar umbi sehingga rakyat percaya dan yakin bahawa SPRM adalah satu badan yang tidak bertolak ansur kepada apa saja bentuk jenayah dan sebagainya. Okay, is that Mohan? Thank you. Lain? Turun bawah sikit. Oh. My name is Clifton from Malay Mail. From where? The Malay Mail. Malay Mail. From Malay. Malay Mail. Okay, please. Thank you. Hi, Tansi. So I've got two questions. One, firstly, you denied that SPRM has received any email from Mr. Gomez. What do you think his intentions are? If you deny that you've received any of his emails, but he keeps saying that that he's tried to contact the highest branch many times. What do you think his intentions are behind doing this? And the second question is, why were many of the media not allowed in earlier? Because you say that you want to inform the entire public, but actually many media had to struggle, like Malay Mail, as well as some other media were struggling to get inside. So why was it so limited? And if COVID-19 was the issue, why was there not an online PC perhaps, so that other media could join as well? Yes, thank you. Kami tidak menghalang mana-mana pun, tetapi anda mesti dia maklum kapasiti media yang terbesar kita ada di sini, dan saya bagi pribadi menggalakkan siapa nak datang jangan tahan. Saya dah beritahu tadi pegawai yang tu dia mula nak had-hadkan, tapi saudara sedia maklum kita dalam keadaan menghadapi COVID, SOP kita prepare akuri, dan saya sentiasa terbuka untuk apa saja yang anda nak kemukakan, dan apa yang boleh saya jawab saya akan jawab. Ya, dan tu bukanlah tujuan kita nak menghalang mana-mana pihak, menghadkan tidak, tetapi you have to understand the situation now. With COVID is all ongoing, we have to follow SOP dan sebagainya untuk mengelakkan perkara ini jangan pula nanti mendaratkan masyarakat yang hadir. But why not online, sir? You can do an online Zoom press conference. I believe it's much better for us to meet muka ke muka rather than online. I can see your face and I can show you. Otherwise, online sometimes
technical apa dan sebagainya. So that's what I did to Dr. Edmund. Apabila dia minta online, bukan saya tidak mau, tapi lebih baik kalau perkara ini amat serius dan saya nak tahu keadaan sebenarnya untuk saya bertindak apa yang sepatut-sepatut. Dan kalau sekiranya dia berjumpa saya dan agak beritahu keadaannya, I will take action whatever is necessary. I don't want to deny any person if there is any perkara-perkara yang betul-betul penting kepada kepentingan negara dan rakyat. Okay? Okay, thank you. Assalamualaikum, Tan Sri. Mana? Oh ya, silakan. Omar from the Vibes. Boleh tak agak you? He's from the Whites. From the Whites. Vibes. Yes, Omar from the Vibes. Yeah. I have a couple of questions, Tan Sri. My first question is Prof. Dennis Gomez has. Ni kalau boleh tak pakai mic boleh dengar tak? Okay, Tan Sri, can you hear me? Ya, Vibes, okay. Okay, Prof. Dennis Gomez has provided evidence of email trails to show that he had indeed sent the emails to the Secretariat. So, the Secretariat claims dia tak terima this email. So, perhaps you can explain why he claims, probably he can explain it, because he said that he has provided the evidence of the emails, and you said that you haven't received the Now, emails. please come over and show me the evidence that whatever it is. Now, Vibes, to be honest with you, I don't know what is Vibes, and I have never dealt with Vibes. So, dalam perkara ini, I am prepared to answer your question, whatever is reasonable. So, I have explained at length just now. I have got a pegawai to confirm. We have not received. I, demi Allah, demi Rasul, saya menyatakan saya tidak akan berbohong. Saya bukan pada agama saya begitu kuat. I will not deny if I have received. Why should I deny? Tapi kalau saya tak terima, bagaimana saya nak kata saya terima? Okay? My second question, Tan Sri, I spoke to the former chairman of the advisory board, Tunku Abdul Aziz. He suggested that to clear the air pertaining to this issue, that RCI is established to investigate the matter. What's your take on this, Tan Sri? Do you need RSC to have this matter? I don't think so, that necessary. I think this can be settled without going to RSC, which will cost a lot of money, which will cost a lot of time. I don't think that is more reasonable. Let be more reasonable. Tapi this matter is a very simple matter. Satu pihak yang kata begini, yang kita kata begini. So mana satu, sepulang pada rakyat semua menilainya siapa yang sebenarnya. Okay? Okay? Yes. Tan Sri David ni Robert. Ni orang lama ni. Dia duduk dalam dewan, dalam kita punya penduduk. Yes, Tan Sri, silakan. I've been looking around. I couldn't see Azamah. Tan Sri, The best person to explain to all of us. Tan Sri, I have said, let me answer that immediately. I will call him after this. You be patient. I'm not going to have this meeting without him around to explain to you all. Okay? Be patient. I'll call him. The whole country is very patient. Of course. I'm equally concerned as well. Thank you. Yeah. Kalau boleh you tak payah pakai, saya senang boleh dengar. Ya. Tak payah pakai mic. Tan Sri, saya Haris Muhammad dari Malaysia Kini. Haris Muhammad, Malaysia Kini, yes. Saya ada beberapa soalan untuk clarification daripada apa yang Tan Sri terangkan tadi tentang mesyuarat yang LPPR memanggil Tan Sri Azam Baki. Ya. Okey. Apabila Tan Sri Azam Baki explain tentang saham tersebut, Ya. ada tak explanation kenapa adik beliau perlu menggunakan nama beliau untuk membeli saham-saham tersebut sebelum dipindahkan kepada adik beliau kembali? Dan adakah Tan Sri Azam Your first part tu, Azam Baki akan datang nanti, you tanya. Okay? Adakah Tan Sri
Tan Sri, another one. Yeah. Since you said just now RCI is not reasonable, but Bukan not reasonable. I don't think that we need to go that level. Ya, itu saja. I don't think that RCI banyak perkara yang saya harap RCI ambil tindakan. Tetapi isu macam ni, saya kalau boleh selesaikan lagi baik. Tapi kalau nak selesaikan juga itu pulanglah pada kerajaan. Saya dah sebut tadi, saya akan serahkan ini perkara macam ni yang betul serius kepada yang Perdana Menteri. Kita pulang pada beri bicara Perdana Menteri dah. Kalau dia kata perlu RCI, itu hak dia lah membuat keputusan. Okey? Memandangkan LPPR percaya Tan Sri Azam Baki tidak membuat sebarang kesalahan, tapi sekarang ni nama beliau adalah at stake, Tan Sri, kerana sudah dituduh bermacam-macam. Adakah Tan Sri percaya bahawa siasatan bebas dijalankan supaya dapat membersihkan nama beliau? Again, I jawab tadi bahawa I consider this is very serious. That's why I'm calling all of you. I've explained to you what we have done, and they have given these answers to us. We are happy with what his explanation. Dan kalau sekiranya ada mana pihak lagi yang tak berpuas hati, rasanya itu nanti boleh tanya dia. Dan juga bagi pihak saya, saya akan serahkan perkara ini kerana penting kepada Yang Amat Perdana Menteri. Kita pulang pada Perdana Menteri yang guna budi bicara dia. Okey? Alright. Tak dengar suara perempuan dia. Boleh? Rafida dari Berita Harian. Berita Harian. Okey. I look forward Berita Harian. Ya. Silakan. Tadi Tan Sri ada sebut pendengaran bermula tu pada 24 November kan? Ya. Kenapa hampir 2 bulan baru nak dikeluarkan keputusan mesyuarat tu? Kemudian ada apa remedy yang dicadangkan oleh LPPR untuk menangani isu ni, sebab ia membabitkan integriti Ketua Pesuruhjaya dan mesti ada sebarang remedy yang mengelakkan daripada perkara ni berlaku lagi di masa datang. Nombor 1, soalan part pertama tadi. Kerana kenapa selepas dapat tu kenapa lewat ya? Saya dah sebut dalam ucapan saya tadi, saya sebenarnya akan membuat pernyataan selepas itu, tetapi malangnya sebelum sempat tu Mr. Edmund telah bangkitkan perkara ni yang begitu viral. Ya. Datuk agaknya terpaksa saya jawablah. Saya ada juga menjawab apabila ada pemberita daripada utusan, daripada sinaran. Saya dah jawab dalam akhbar-akhbar yang berkenaan. Itu saya mengakui apa yang saya cakap itu yang sebenarnya. Dan kedua tu soalannya, apa remedy yang LPPR cadangkan untuk mengelakkan perkara ini berlaku lagi di masa depan kerana dia membabitkan integriti Ketua Pesuruhjaya? saya dah sebut tadi dalam anda boleh dapat salinan ucapan saya. Saya ada beberapa SOP, beberapa prosedur akan dilakukan untuk menambah baikkan supaya perkara ini tak berlaku lagi yang perlu dilakukan oleh SPRM. Okey? Nicholas from FMT, Tan Sri. Nicholas from FMT, Tan Sri. Cuba bawah sikit. Nicholas from FMT, kalau pakai telefon Nicholas from FMT, Tan Sri. Ya. Tan Sri, there's a social media post going around. You are from where? FMT. FMT. FMT, okay. There's a social media post going around alleging that yourself and Tan Sri Wahan are shareholders and directors in several companies, and some are saying that there's a conflict of interest in that. I wonder if you have a comment. Between me and Edmund? Yeah? Sri Wahan, you are shareholding in the shareholding in the social media, publish your director of this and that. I just can get. No, this is social media saying about yourself and Tan Sri Wahan have shares in some companies. Oh dear. We're talking about shares in the different companies between me and Tan Sri Wahan. My God, this is the first time I know.
I've never known and I have had any share dealing with Tan Sri Borhan. Nombor satu. Nombor dua, ada juga diviralkan, saya nak sebut sekarang ni, bahawa saya ada beberapa share. Agaknya ni dalam sebenarnya chat dengan SSN. Saya dulu dah berpuluh tahun dah beberapa syarikat yang tidak wujud lagi dah. Dan tidak ada kemungkinan dengan saya. Dan begitu juga ada satu syarikat disebut nama Unigaya Protection System Berhad. Saya nak jelaskan begini. Syarikat ini sebenarnya diwujudkan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Hanif Umar. Dan apabila dia pension, dia mewujudkan satu syarikat yang mana untuk memberi peluang kepada bekas-bekas polis untuk melibatkan diri dalam sikit sebanyak penjagaan. Dan perkara itu dia minta saya untuk tolong dia. Saya pun terima dengan terbuka. Tetapi saya nak jelaskan kepada saudara. Saya apabila mula dilantik sebagai jadi Ketua Dewan Negara, saya telah menerima surat menasihatkan saya jangan terlibat dalam mana-mana syarikat yang mendatangkan keuangan kepada saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya seorang peguam, ada memiliki satu syarikat nama saya sendiri. Saya mewujudkannya, saya yang bertanggungjawab segala-galanya. Agaknya ada peguam saya tahulah. Apabila saya dinasihatkan itu, saya suspend my practicing certificate. Saya keluar daripada syarikat tersebut dan serahkan kepada partner saya menjalankan hingga hari ini. Sebenarnya hingga hari ini berkenaan satu syarikat sistem tu mungkin agaknya masa saya dah beritahu juga pada syarikat tu yang dipikir oleh Tun Hanif itu berkenaan kedua saya, maka dia mungkin telah keluarkan nama saya. Dan tu agaknya bila saya dah pension ni, mungkin dia masuk oleh itu saya tak check lagi. Sebenarnya saya tidak ada kepentingan apa-apa. Mana syarikat mana-mana pun tak ada. Tuan boleh check. Anybody you can come. Saya tengok ada satu agaknya, saya don't mind agaknya Govindu bangkitkan perkara ni. So saya rasa, I don't know, what are these people up to? I'm not a politician no more. I'm no more a politician. With the current situation, I got very flabbergasted what's going on. So that is my very frank answer to you. Yeah. So saya tak ada terlibat dengan mana-mana share ni. Tak ada. Cukuplah dengan apa yang saya dapat sikit ni. Diberi oleh Allah, saya terima. Tak payah saya nak kerja nak buat dah. Umur pun dah lanjut ni. Bila saya akan pergi, Allah Alam. Why should I? Okay? Are you happy about that? I must make sure you happy with all my answer. Thank you so much. Ada lagi? Okay, thank you very much. No, one more. So, wouldn't it be better for Tan Sri try to consider to arrange another meeting of this nature, inviting our friend Adam Akil to help, to enlighten us? He is coming. Tan Sri, I have repeatedly mentioned just now, I will call him to come and see you, speak to you all. Okay, Tan Sri? Okay, last one. Okay, any last question? One last question? Okay. Tur cara saya bercakap, saya menyusun jari 10, memberi ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ke sini. Kat sini full apa? Mic is here. The mic is here. Okay. Okay. Alright. Ayo dulu mula. This is my quorum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada hari semua dan selamat datang semua. Saya terus membacakan media statement saya. Saya faham tentang kerasahan masyarakat terhadap isu-isu yang melibatkan SPRM mutakhir ini sehingga menenggelamkan sumbangan dan kejayaan SPRM dalam mencegah rasuah di negara kita, baik dalam bidang operasi maupun dalam pencegahan serta pendidikan masyarakat. Kami di SPRM amat berpegang kepada amanah yang diberikan oleh rakyat dan negara. Malah sebagai Ketua Putrajaya, saya berikrar akan sentiasa berusaha untuk memastikan tindakan tegas diambil terhadap sesiapa sahaja yang didapati terbabit dalam gejala rasuah dan penyalahguna kuasa without fear or favour, tanpa pilih kasih ataupun tanpa pilih bulu. Di waktu yang sama, saya amat sedar terdapat usaha oleh beberapa pihak yang berkepentingan atau mempunyai agenda yang tidak baik terhadap SPRM dengan mengambil kesempatan untuk terus menghakis kepercayaan masyarakat ke atas SPRM. Mereka dengan sengaja mahu menjadikan institusi Ketua Putrajaya sebagai sasaran serangan bertubi-tubi. Kita pun telah kena pasti dalangnya dan apa agenda mereka. Malah mereka juga telah menggunakan beberapa pihak tertentu untuk terus memberi tekanan kepada SPRM. Saya sedar dan insaf bahawa ini adalah antara cabaran getir yang dihadapi oleh hampir kesemua ketua-ketua Putrajaya SPRM sebelum ini. Saya memberi aku janji akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada saya dalam tempoh perkhidmatan saya untuk membawa SPRM ke arah menjadi sebuah badan yang wibawa, berintegriti dan profesional dalam tindakannya. Saya ingin menegaskan bahawa dalam isu saham, saya tidak melakukan sebarang kesalahan dan tuduhan yang mengatakan terdapat konflik of interest di pihak saya seperti mana yang didakwa oleh setengah pihak adalah tidak berasas. Saya telah menjelaskan kepada panel LPPR ataupun lembaga penasihat bahawa akaun saham saya digunakan oleh adik saya untuk membuat urus niaga beliau dan saya tiada kepentingan atau beneficial ke atas saham-saham yang dibeli itu. Saham-saham itu dibeli melalui pasaran terbuka oleh adik saya menggunakan pembiayaannya dan saham-saham syarikat yang dibeli olehnya tiada kaitan dengan siasatan oleh SPRM. Akhirnya, kesemua saham-saham tersebut kemudiannya telah pun dipindahkan kepada akaun saham beliau. Mengenai tuduhan yang mendakwa saya mengawal atau kontrol banyak syarikat, ini adalah satu total lie atau satu pembohongan besar oleh pihak-pihak tersebut bagi mewujudkan persepsi negatif terhadap saya. Ia digambarkan seolah-olah saya mengawal satu konglomerat yang besar di bawah saya. Ia direka-reka cipta dengan sengaja untuk menjatuhkan reputasi saya sebagai Ketua Putrajaya dan juga institusi SPRM. Saya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan ini kerana ia merupakan perbuatan yang berniat amat jahat. Oleh itu, setelah mendapat nasihat peguam, saya telah membuat keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang telah mencemarkan reputasi saya dan juga SPRM. Sekian, terima kasih. Okey, soalan. Ya, atas. Okey. Okay. Okay. Pertama sekali, sorry lah, you ask in English, I will answer in Malay. Okay. Saya tidak tampil untuk menjelaskan kepada mana pihak-pihak awam kerana saya tidak melakukan apa-apa jua kesalahan maupun ada konflik of interest seperti mana saya sebutkan tadi. Sebenarnya,
Tiada keperluan pun kalau saya nak jelaskan kepada sesiapa. Seperti mana yang telah saya jelaskan kepada pengurusi LPPR dan juga ahli-ahlinya. Pembelian saham itu bukan dilakukan oleh saya, tetapi oleh adik saya yang meminjam akaun saya pada ketika itu. Namun, apabila saya diminta untuk menjelaskan perkara ini kepada lembaga LPPR, saya telah berbuat demikian dan saya telah memberi keterangan terperinci kepada mereka. Sebagai KP SPRM, saya adalah answerable hanya kepada LPPR. Yang kedua yang ditanya oleh puan tadi, adakah soalannya saya perlu melaporkan kepada ni? Walaupun saya tidak perlu mengisytiharkan urus niaga berkenaan kepada ketua jabatan, namun demikian saya telah mengambil inisiatif memaklumkan kepada ketua jabatan saya ketika itu tentang urus niaga itu bahawa saya tiada kepentingan apa-apa pun dalam urus niaga berkenaan kepada ketua jabatan saya, dan mereka telah berpuas hati dengan penjelasan ataupun pemaklum saya itu. Okay. Ya. Ya, saya jawab ringkas sajalah. Sebab saya tidak melihat ia menjadi satu isu membenarkan akaun saya digunakan oleh adik saya. Sebenarnya tidak apa isu. Jadi itu saya benarkanlah. Siapa-siapa pun boleh menggunakan akaun untuk beli saham di pasaran terbuka. Kalau ada kesalahan apa-apa yang berlaku, beritahu saya kalau ia merupakan satu kesalahan. Okay, next. Nanti. Itu tahu? Daripada? Bebas News. Okey. Adakah tindakan SPRM dengan pastor mahkamah dan pegawai ataupun menteri-menteri yang didakwa sebelum ni menyebabkan Tan Sri mendapat masalah seperti ini? Ya, saya tak berhenti nak komen tentang inilah. Mungkin kemungkinan betul atau tidak, saya tak tahulah. Tapi seperti saya katakan tadi, dalam kami membuat kerja ni dan kami banyak menangkap orang, tak ada kira siapa pun, sama ada mereka VIP ataupun orang biasa, sudah tentu menimbulkan banyak kemarahan. 37 tahun saya dah kerja, saya rasa saya mempunyai ramai musuh. Mungkin kawan pun ramai, musuh pun ramai. Jadi berkemungkinan ini ada juga pihak-pihak yang tidak suka dengan saya mungkin atau SPRM kerana telah menjalankan tugas kami, menjalankan siasatan hingga ada mereka telah didakwa di mahkamah. Sesiapa saja pun. Okey? Again, did I know? Do you know why anyone would want to defame you and cemarkan your image? Okey, saya jawab tu dulu boleh. Okey, saya beginilah. Saya tak tahulah agenda mereka apa itu hati mereka sendiri. Tapi apa yang saya boleh baca, apa yang mereka tulis ialah untuk menjatuhkan reputasi saya. Itu yang saya nampak. Apa dalam hati masing-masing, Allahu a'lam, itu Tuhan saja tahu. Okey? Tak dengar sekali? Oh, later on she will know. Berkemungkinan besar saya tidak menolak kemungkinan. Okey? 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 Thank you so much. Thank you for coming. Thank you very much, everyone. InsyaAllah kami sama-sama mendoakan. Tahniah Tan Sri. Hidup Tan Sri. Hidup Tan Sri.